Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asyik Daniel Berosikin, nombor metrik S65782, yang membentangkan komponen citra yang telah saya buat pada SEM 1 ni. Antara program yang saya telah join pada SEM 1 ni ialah Pocket Talk Usahawan Alumni, iaitu Mindset Usahawan Berjaya. Yang kedua, Bengkel Keusahawanan Digital Shopee. Yang ketiga, program Polishing Assignment Skill. Yang keempat, Sukaneka is Game Time. Yang kelima, Muhasabah, iaitu islah diri demi insan Rabbani. Dan yang terakhir, Perarakan dan Ceramah Maulidi Rasul Blog Ibnu Hibban. Seterusnya saya akan membentangkan tentang citra elemen komunikasi. Program pertama elemen komunikasi yang telah saya join ialah Polishing Assignment Skill 2.0. Objektif program ini ialah dapat membina pengetahuan tentang cara penulisan yang baik bagi tugasan untuk setiap pelajaran. Maknanya kalau kita buat assignment tu, program ni bagilah tips-tips untuk buat laporan, buat slide dan sebagainya. Program ini juga bertujuan menunjukkan contoh-contoh kertas kerja yang terbaik dan cemerlang. Serta secara tidak langsung pelajar dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang perlu dielakkan dalam setiap tugasan. Maknanya program ni dia tunjuk cara nak detect plagiat kalau kita buat assignment tu. Jadi bila kita submit assignment tu, perfect lah dan kurang kesalahan. Program kedua elemen citra komunikasi yang saya join ialah Sukaneka is Game Time. Program ni bertujuan untuk merapatkan ukhuwah sesama pelajar UMT. Program ini juga dapat mengasah sifat kepimpinan dalam kalangan pelajar dan mengasah pemikiran kritis dan kreatif dalam kalangan pelajar UMT. Hasil yang dapat saya join daripada program Sukaneka ni lah iaitu sifat kepimpinan. Saya dapat memimpin tim saya pergi ke checkpoint yang ada dan melakukan game-game tersebut dengan kerjasama. So, ukhuwah antara pelajar tu semakin kuat lah. Jadinya kita dapat melihat kumpulan kita ni bersatu padu apabila membuat suatu tugasan. Seterusnya, saya ingin bertangkan tentang citra elemen keusahawanan. Program keusahawanan yang pertama saya join ialah usahawan alumni mindset usahawan berjaya. Objektif program ini adalah memberi peluang kepada badan-badan pelajar mendampingi alumni yang telah berjaya dalam bidang keusahawanan dan meneliti dan mencari bakat keusahawanan pelajar yang berpotensi sebagai usahawan. Seterusnya, memberi pendedahan kepada mahasiswa ataupun pelajar UMT tentang ilmu keusahawanan. Hasil yang saya dapat daripada join ceramah usahawan berjaya ni ialah saya dapat mengetahui apa yang perlu kita buat sebagai pelajar ataupun sebagai manusia untuk mengatur strategi dalam bidang usahawan. Iaitu saya dapat mempelajari cara memasarkan produk-produk, cara menguruskan kewangan dan sebagainya. Jadi, jika satu hari nanti saya ingin buka bisnes, saya ada ilmu-ilmu yang berguna untuk mengembangkan bisnes saya dan menjadi businessman yang padu dan terbaik. Seterusnya, program kedua yang saya join elemen keusahawanan ialah Bengkel Keusahawanan Digital Shopee. Program ni
dia bertujuan untuk mendedahkan kepada mahasiswa kaedah untuk menghasilkan duit secara online dan mendedahkan kaedah untuk memasuki pasaran global dan tempatan. Melalui program ni, saya dapat mendengar daripada ceramah, iaitu penceramah ni adalah salah seorang penjual di Shopee yang berjaya. Dia dapat menjual produk-produknya dan dapat hasilkan duit dengan banyak. Jadi saya ambil ilmu-ilmu dia jika satu hari nanti saya nak buat duit secara online. Penceramah ni dia memberitahu tentang cara memasarkan produk-produk di Shopee, iaitu dengan cara dia menerangkan cara guna apps itu sendiri dan cara bagaimana apps itu berfungsi dan duit itu masuk. So saya dapat ilmu-ilmu itu dan akan gunakannya pada masa akan datang. Seterusnya saya akan terangkan tentang ilmu citra kerohanian. Program kerohanian pertama yang saya join ialah Muhasabah Islah Diri Demi Insan Robani. Program ni bertujuan untuk memberi pendedahan kepada anak-anak muda tentang penghijrahan ke arah yang lebih baik. Program ni juga dia bertujuan untuk mengajak anak-anak muda untuk pergi ke masjid. Jadi, melalui program ni, saya dapat tahu tips-tips untuk istiqomah dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi, jika saya ingin berubah sekarang ataupun suatu hari nanti, saya dapat tahu cara-cara dan strategi supaya saya dapat konsisten dalam perubahan. Selain itu, apa yang saya dapat daripada program ni ialah saya dapat pergi ke masjid. Yes. Ini menyebabkan saya dapat melakukan perkara yang baik berbanding duduk di bilik dan bermain phone. Seterusnya ialah program penarakan dan ceramah Wali Rasul Blog Ibn Hibban. Program ni bertujuan untuk menyambut sambutan Wali Rasul, iaitu junjungan besar Nabi Muhammad SAW, iaitu Rasul terakhir kita. Program ini dianjurkan oleh Kolej Kediaman UMT. Apa yang saya dapat melalui program ni ialah saya dapat mengetahui pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad kita ketika baginda melakukan penyebaran agama Islam di tanah Arab. Program ini telah diterajui oleh saudara kita Eden Ramli. Saya dapat bergambar dengan dia. Itu merupakan peluang keemasan. Dapat bergambar dengan TikTokers ceramah. Terusnya ialah konservasi. Melalui program konservasi ni ialah saya membuat lawatan ke Muzium Negeri Terengganu bersama budak-budak kos saya, iaitu sains komputer. Saya dapat melihat pelbagai sejarah negeri Terengganu melalui barang-barang yang dia telah tunjukkan. Antaranya keris, batu bersurat dan sebagainya. Di situ juga terdapat macam haiwan-haiwan yang bersejarah lah yang ditunjukkan di pameran muzium tersebut. Selain itu, di muzium tersebut ada pameran tentang pelantar minyak, apa jenis-jenis batu kapur dan sebagainya yang ada di dasar laut. Antara batu kapur yang saya jumpa di Muzium Terengganu itu ialah batu bernama shell. Batu ni adalah salah satu jenis batu kapur yang ada di lautan. Seterusnya saya dapat
melihat sejarah kereta pertama proton di situ, iaitu Proton Saga. Sekian daripada saya, Muhammad Asyik Daniel, membentangkan elemen citra dan konservasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.